inflasi import. Wujudkan zon kewangan khas di koridor ekonomi wilayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Parlimen bersama saya Muhammad Shah Musa. Dewan Negara membuka tirai dengan pembentangan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12 KSP RM ke-12 ia disusuli sesi perbahasan oleh para senata. Ketika membentangkan usul KSP RM ke-12, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli memaklumkan 125,356 permohonan diterima bagi menyertai Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR setakat 18 September lalu. IPR merupakan inisiatif terbaik dalam membantu meningkatkan pendapatan isi rumah dan meningkatkan struktur ekonomi rakyat. Jelas beliau usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan akan dipergiat bagi memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan kesejahteraan rakyat. Kemajuan rakyat tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya harus mengambil kira aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Bagi meningkatkan darjat hidup rakyat, tumpuan untuk membangunkan masyarakat sejahtera akan dijayakan melalui 4 penegasan. Penegasan kelima untuk merapatkan jurang ketidaksamarataan. Kesejahteraan rakyat menjadi matlamat utama kerajaan dan akan terus diberi tumpuan di samping usaha untuk melonjakkan prestasi ekonomi. Dalam usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan, 5 perkara pokok telah dikenal pasti. Pertama, mempercepatkan inisiatif membasmi kemiskinan dengan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Setakat 31 Ogos, sampai 113,000 keluarga miskin Tegar telah dibantu keluar dari kemiskinan menerusi inisiatif dilaksana kerajaan. Ia merupakan sebahagian komitmen kerajaan menoktahkan kemiskinan Tegar tahun ini. Malaysia menyasarkan untuk berada pada kedudukan ke-25 teratas bagi Indeks Pembangunan Manusia HDI dalam tempoh 10 tahun, sekaligus memperbaiki rekod di tangga ke-62 daripada 189 negara bagi indeks sama pada 2021. Pada peringkat domestik pula, tahap kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat telah meningkat sebanyak 1.3% setahun dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia. Pendapatan purata bulanan isi rumah juga bertambah baik, iaitu sebanyak RM8,479 Malaysia pada tahun 2022 berbanding RM7,900 pada tahun 2019. HDI mempertimbang 3 aspek pembangunan manusia merangkumi gaya hidup sihat, kualiti pendidikan dan taraf hidup yang baik. Satu konvensyen syarikat pemula akan dianjurkan dalam masa terdekat bagi menghasilkan lebih ramai teknousahawan tempatan. Ini sebagai usaha mempercepat peralihan struktur ekonomi negara ke arah industri berasaskan teknologi dan digital. Ini termasuk inisiatif khusus untuk mengumpulkan sumber pembiayaan daripada syarikat berkaitan kerajaan ataupun JLC. Tumpuan juga akan diberikan kepada pelabur dan syarikat pemula pada peringkat awal untuk memperkasa lebih ramai bakat tempatan sebagai pencipta dan pembangun teknologi.
Kuala Lumpur disasar menjadi hub syarikat pemula dan industri digital serantau untuk menarik pelaburan dan bakat digital. Selain menyasarkan negara berada dalam kalangan 20 negara utama ekosistem syarikat pemula global menjelang 2030. Ahli Dewan Negara diminta untuk memberi kerjasama dan sokongan kepada usaha kerajaan merealisasikan KSP RM ke-12 selain merestui usaha kerajaan merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara yang mampan selaras aspirasi Malaysia Madani. Menteri Ekonomi memberi keutamaan dan penekanan baharu kepada dasar strategi dan inisiatif bagi pembangunan sosio-ekonomi, malah menjadi langkah memperkukuh tadbir urus negara yang mampan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Dewan Yang Mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia berganding bahu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan serta pengagihan kekayaan adalah telus, adil dan saksama. Rafizi turut merakamkan penghargaan kepada ahli Dewan Rakyat yang telah meluluskan usul KSP RM ke-12 malam. Pada sesi perbahasan, Senator Datuk Dr. Ahmad Azam Hamzah berkata kadar inflasi import perlu ditangani dengan baik. Jelasnya, kesan kenaikan harga produk akhir secara langsung mempengaruhi ukuran inflasi berasaskan perbelanjaan. Kesan yang paling ketara daripada inflasi import ini adalah kenaikan harga barang. Contohnya sekarang ini kadar kenaikan barang sekurang-kurangnya 20%. Kos sara hidup menjadi meningkat beberapa kali ganda. Menyentuh mengenai usaha kerajaan membasmi kemiskinan pula, Datuk Dr. Ahmad Azam menyarankan beberapa perkara. Itu yang pertama, meningkatkan peluang pekerjaan melalui promosi pembangunan ekonomi, pelaburan dan pertumbuhan sektor-sektor utama yang dapat menciptakan pekerjaan baru adalah langkah yang penting untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Beliau turut menekankan supaya akses diberi kepada pendidikan dan latihan berkualiti untuk meningkatkan kemahiran sesuai dengan pasaran kerja, selain mendorong penggunaan teknologi moden dan inovasi dalam sektor ekonomi untuk melonjakkan produktiviti dan pendapatan. Penguatkuasaan dan kawalan jangka masa panjang diperlukan bagi menangani isu kemerosotan bekalan makanan asas. Ini mengambil kira kekangan semasa yang dihadapi negara ekoran faktor global yang mengancam sekuriti makanan negara. Saya juga menyambut baik usaha penanaman padi 5 musim serta pelaksanaan projek inisiatif usahawan tani ataupun INTAN untuk mengurangkan kebertanggungan import bahan makanan. Sejauh manakah usaha-usaha ini dapat menampung permintaan domestik dalam masa terdekat? Adakah pihak kementerian telah mengenal pasti kawasan-kawasan lain yang berpotensi untuk memperluaskan capaian bagi pelaksanaan projek-projek ini agar lebih banyak lagi usahawan tani dapat dibantu dari segi penjanaan pendapatan sejajar menampung permintaan bahan makanan asas domestik untuk jangka masa panjang. Tambah beliau, program jualan rahmah beras juga merupakan intervensi terbaik bagi membantu mengurangkan beban rakyat, namun memerlukan pemantauan dan penguatkuasaan yang menyeluruh bagi merealisasikan hasrat berkenaan. Menyentuh isu sama, Senator Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli berkata terdapat keperluan menambah bilangan penguatkuasa di seluruh negara. Jadi saya minta kerajaan supaya melihat ini dan kalau perlu ditambah pemantau-pemantau penguatkuasa daripada kementerian untuk mencegah penyelewengan yang berlaku, by all means dengan izin laksanakanlah supaya tidak berlaku penyelewengan. Dan ada juga dikatakan masalahnya antara syarikat dengan syarikat
ada pembeli daripada kilang itu tidak baik rekod kredit mereka, maka kilang tak mau hantar pun akan menyebabkan bekalan terhenti bagi mall ataupun kedai-kedai ataupun syarikat-syarikat berkenaan. Perkara ini juga harus diperhatikan dan saya Program subsidi bersasar dijangka dapat dilaksanakan sepenuhnya bermula tahun depan. Justru Senator Adnan Ektok berharap sistem pangkalan data utama ataupun padu dapat digunakan bagi menghentikan manipulasi pihak tertentu. Satu perkara lagi yang kerajaan perlu buat ialah buat sesuatu supaya rakyat bersedia dengan minda, kerana tidak semua akan dapat bantuan subsidi ini. Jadi kena sediakan minda mereka bahawa ada yang layak, ada yang tidak layak. Kerana kalau kita tidak buat macam tu, saya khawatir nanti apabila ada pihak yang tak dapat dan buat bising di luar sana, kerajaan rasa tertekan, kemudian kita buat perkara yang sama yang kita lazim kita buat, pusingan you. Padu menggabungkan maklumat sosioekonomi setiap isi rumah di negara ini bagi memperkemas pelaksanaan subsidi bersasar. Bentang secara terbuka dan semak semula laporan, Senator Dr. Wan Martina Wan Yusof mengusulkan cadangan itu bagi melihat pencapaian penumbuhan koridor ekonomi wilayah. Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECER dilancarkan pada tahun 2007, lebih 15 tahun yang lalu dengan fokus utama kepada pembangunan pelancongan. Di Kelantan, fokus utama adalah pembangunan pelancongan khususnya untuk membangunkan Pengkalan Kubur menjadi pusat pelancongan sempadan dan juga pusat perdagangan peringkat Asia Tenggara segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia dan Thailand. Namun sehingga kini masih belum tercapai. Zon khas kewangan perlu diwujudkan di kelima-lima koridor ekonomi wilayah. Itu pendapat Senator Dr. Lingashwaran Dato' Sri R. Arunasalam susulan zon tersebut akan diwujudkan di Iskandar, Malaysia sebagai usaha menarik pelabur asing dan pekerja berkemahiran sekaligus mengukuhkan pembangunan sosioekonomi. Jika kita berbicara tentang NCER atau Wilayah Ekonomi Koridor Utara, saya menyokong sepenuhnya cadangan ahli Parlimen Bagan, Tuan Lim Nguyen Eng, semasa perbahasan beliau di Dewan Rakyat pada 13 September 2023 untuk mewujudkan zon khas kewangan di negeri Pulau Pinang. Ini adalah kerana Pulau Pinang mempunyai asas industri pembuatan yang matang dan merupakan antara penyumbang tertinggi untuk KDNK negara dan harus diberi keutamaan untuk zon khas kewangan seperti Forest City di Johor. Selain Iskandar, Malaysia dan NCR, tiga lagi koridor adalah Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECR, Koridor Pembangunan Sabah SDC dan Koridor Pembangunan Tenaga Sarawak SCORE. Pembangunan desa tentunya tidak akan dikesampingkan. Kerajaan bertekad untuk merapatkan nisbah jurang pendapatan antara desa dan bandar daripada 0.57 pada tahun 2022 kepada 0.67 pada tahun 2025. Dalam hal ini, kerajaan akan memperluas penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan, memanfaat potensi ekonomi desa dan memperkukuh pencapaian perkhidmatan untuk memastikan kesejahteraan penduduk di desa dan pedalaman. Antara program dan projek baru yang akan dilaksanakan termasuk projek membina jalan dari Kampung Gedes melalui Sungai Kelai ke Felda Palung, Jempul, Negeri Sembilan. Projek membina jalan dari Kuala Linggi ke Air Molek, Masjid Tanah Alor Gajah, Melaka. Projek membina jalan dari Kampung Kuala Sungai Udang ke Pantai Murni, Yan, Kedah. Projek membina jalan pintas Bukit Sagu ke Bukit Queen, Kuantan, Pahang. Projek Jalan Perhubungan Desa Negeri Perak Fasa 2.
projek sokongan pengukuhan keusahanan luar bandar 2.0, program pembangunan keupayaan komuniti luar bandar. Menyentuh mengenai pembangunan bakat masa hadapan, Senator Sivaraj Chandran menyarankan kajian semula dilakukan mengenai subjek di universiti supaya ia kekal relevan dengan keperluan industri. Saya mencadangkan agar memperbanyakkan lagi subjek-subjek yang berhubung dengan industri secara langsung atau subjek yang diiktiraf yang akan menarik minat pelajar untuk melanjutkan pengajian mengikut bidang yang diminati oleh mereka dan bukannya bidang yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan atau EPU. Saya juga berpendapat mereka harus dibenarkan bekerja sambilan dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian mereka agar sebaik saja mereka tamat pengajian, mereka turut mempunyai pengalaman yang sering menjadi syarat mengisi jawatan kosong di industri. Sementara itu, mengenai penghasilan jurnal berimpak tinggi dalam kalangan mahasiswa, Kementerian Pengajian Tinggi disaran mewujudkan Badan Pengindeks Serantau. Para sarjana yang menulis jurnal berimpak tinggi membayar ribuan ringgit. Dulu kita menulis, kita dibayar. Sekarang kita nak menulis, kita membayar. Kita masih bergantung pada ISI, Scopus, segala macam. Maka MySite yang ada di Malaysia itu tidak diiktiraf sebagai terbitan yang berimpak tinggi. Jadi saya mengharapkan Kementerian Pendidikan Tinggi mengusahakan satu badan pengindeksan untuk jurnal dan penerbitan ilmu, khususnya dalam bahasa Melayu. Barulah dapat kita martabatkan nilai ilmu yang disampaikan dalam bahasa negara kita. Infrastruktur dan keperluan asas di wilayah Persekutuan Labuan perlu ditingkatkan. Tan Sri Anifah Aman berkata wilayah itu perlu diberi peruntukan setimpal menerusi rancangan Malaysia ke-12. Jelas beliau kegagalan menyediakan fasiliti berkenaan menyebabkan kurang kemasukan pelabur ke wilayah itu sekaligus sukar mengeluarkan rakyat dari kepompong kemiskinan. Labuan patut diberi perhatian dan juga peruntukan yang setimpal. Sementara itu, rakyat di wilayah Persekutuan Labuan masih lagi berdepan dengan masalah kemudahan asas yang begitu kritikal sekali, terutamanya bekalan elektrik dan air. Sekiranya masalah ini gagal ditangani dengan sempurna, adalah sukar untuk kita hendak menarik pelabur asing untuk berniaga di Labuan dan seterusnya menjadikan Labuan sebagai destinasi pilihan para pelabur asing. Kita tahu bahawa hanya dengan kemasukan pelaburan asing saja ekonomi akan dapat diperkembangkan dengan pesat dan mencipta peluang pekerjaan selain menjadi economic spin-off yang akan menjana aliran tunai dan akan memanfaatkan penduduk di Labuan. Usaha membaik polis sekolah daif di seluruh negara diharap akan diteruskan menerusi RM ke-12. Senator Dato' A. Kesavadas Nair mengusulkan cadangan tersebut mengambil kira kepentingan serta keselesaan para pelajar dan guru. Tegas beliau, pendidikan merupakan asas penting bagi merapatkan jurang antara bandar dan luar bandar. Kemiskinan yang menduga keluarga anak-anak pelajar di luar bandar dan pendalaman sepatutnya menjadi sandaran teguh kepada kerajaan untuk merencanakan agenda pembangunan semula sekolah daif secara realistik dan holistik. Menerusi kajian separuh penggal RMK ke-12 yang direncanakan oleh Kerajaan Malaysia Madani ini, saya meletakkan harapan untuk melihat lebih banyak sekolah daif di seluruh negara dapat dibangunkan semula dengan segera mengikut keperluan serta aspirasi pendidikan masa kini. Beliau juga meminta kementerian berkenaan mengemukakan jumlah peruntukan khas yang tersedia menerusi kajian separuh penggal RM ke-12 bagi membaik pulih sekolah yang berisiko terlibat bencana banjir serta mekanisme yang dipraktikkan pihak kementerian dalam mengenal pasti risiko bencana alam di sekolah.
Senator Muhammad Hasbi Muda pula mahukan penjelasan berhubung penglibatan ahli parlimen di dalam jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah. Beliau ingin mengetahui sama ada tarifan ahli parlimen itu berujuk ahli Dewan Rakyat sahaja atau termasuk Dewan Negara. Kalau boleh dicadangkan, senator juga diberikan ruang untuk berada dalam jawatan kuasa tindakan pembangunan daerah supaya kita juga bukan hanya boleh memberikan pandangan kepada pelaksanaan program-program yang mungkin perlahan, tetapi juga kita dapat mengikuti dengan secara orang kata akar umbi lah, kita tahu apa benda yang berlaku. Sebab saya tengok bila kita turun ke kawasan-kawasan ni, rakyat ni mereka tak peduli kita ni asalkan ada YB, dia tak peduli kita ni Dewan Negara ke, Dewan Rakyat ke, bagi dia sama saja. Sebab itu dia akan tanya kita apa projek ini macam mana sekolah yang kami minta dan sebagainya. Jadi saya harap perkara ini dapat dijelaskan oleh Menteri Ekonomi, adakah semua ahli parlimen ini termasuk ahli Dewan Rakyat dan juga ahli Dewan Negara ataupun hanya ahli Dewan Rakyat semata-mata. Kalau hanya melibatkan ahli Dewan Rakyat, saya cadangkan masukkan sekali senator kita. Kemampanan sektor pertanian perlu diberi tumpuan menerusi rancangan Malaysia ke-12. Senator Datin Ros Suryati Alang berkata pertanian dan industri asas tani perlu diperkukuh bagi memastikan kemandirian dan keterjaminan makanan. Jelas beliau, negara perlu mencari alternatif memastikan rakyat dibantu bagi meringankan kos sara hidup mereka, terutama ketika berdepan kenaikan harga barangan import. Apa yang berlaku sekarang ini adalah kenaikan harga bahan mentah yang meningkat dengan mendadak. Bahan-bahan mentah pertanian yang diimport kini menjadi lebih mahal dan ini menyebabkan berlakunya kenaikan harga pada setiap masa. Ini tambahan pula dengan ada pihak yang menangguk di air keruh, yang mengambil kesempatan di atas keperitan rakyat biasa demi untuk mengaut keuntungan berlipat ganda. Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof pula menarik perhatian Dewan dengan aktiviti pertanian menegak atau vertical farming. Beliau ingin tahu sejauh mana adaptasi kementerian terlibat untuk memastikan dasar pertanian mampu dicapai, lebih-lebih lagi dalam soal keselamatan dan jaminan makanan. Saya telah melawat di satu tempat di tengah bandar, dalam bangunan, mereka boleh membuat vertical farming. Saya tidak tahu sejauh mana Kementerian Kerajaan ini serius untuk tengok mereka ni. They are our local boys, Tuan Speaker. Saya dipahamkan daripada negara jiran datang untuk nak beli dia punya produk. Dan dia sudah pun melebarkan di Cambodia, dia melebar di Filipina, dia melebar di Thailand. Dan kaedahnya saya masuk sendiri tempat dia. Begitu saya kira teknologi tinggi. Yang kedua ialah dia ini 95% berjaya mengurangkan penggunaan air. Ini yang kita punya masalah. 95% less water. Saya rasa ini yang kita kena tengok. 95% less land. Dia tak perlu tanah, Tuan Speaker. Cukup kontainer, dia boleh buat vertical farming dalam tu. Bagaimanapun jelas beliau agak mendukacitakan apabila langkah untuk mengembangkan pertanian moden terhalang atas faktor modal kerana syarat yang dikenakan tidak munasabah. Bila pergi kat bank, agriculture lah, bank apa agro soalan bank pertanian yang ditanya pertama, kamu ada tanah tak? Mana kawan ni ada tanah? Kawan ni ada kontainer, ada bangunan. Syarat dia kena ada tanah. You see? Macam mana kita nak bagi maju idea-idea yang begitu saya rasa advance dalam mencapai RMK 12 yang sustainable. Tapi mentaliti pegawai-pegawai yang nak bantu tu, dia tak dapat ikut dengan kemajuan yang sudah ada. Dan ini menyebabkan satu yang frustration, kecewa.
Kajian lanjut perlu diusahakan bagi memastikan bahan nadir bumi dan sumber mineral khususnya di negeri Kelantan dapat diurus dengan baik dan bijaksana. Ahli Dewan Negara Dr. Wan Martina Wan Yusof memberitahu Kelantan dipercayai mempunyai unsur tersebut dengan nilai mencecah RM125 bilion. Beliau berpandangan satu perancangan jangka panjang wajar dilakukan untuk menguruskan sumber tersebut kerana ia melibatkan seluruh kawasan hutan di Semenanjung. Pada masa sama, memastikan kaedah terbaik bagi mengimbangi faedah ekonomi pelombongannya dengan kesan alam sekitar jangka panjang ke atas ekosistem hutan dan biodiversiti, terutama melibatkan hutan simpan kekal HSK negara. Adakah negara kita sudah mempunyai pakar-pakar yang mencukupi untuk pengurusan bahan ini supaya kita tidak terlalu bergantung kepada pakar dari luar? Apakah terdapat jaminan bahawa dasar larangan ekspor bahan mentah nadir bumi yang bakal dirangka dapat mengelakkan bahan mentah nadir dari dieksploitasi oleh pelbagai pihak memandangkan jenis nadir dan teknologi yang sesuai belum dikenal pasti? Apakah bentuk bantuan yang dirancang oleh kerajaan kepada kerajaan negeri Kelantan dalam menguruskan nadir bumi ini supaya dapat menghasilkan pulangan yang menguntungkan kerajaan negeri? Sudah pasti Kelantan tidak mahu kisah royalti petroleum berulang. Sebelum sesi perbahasan bermula yang Dipertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar meminta ahli Dewan sentiasa menjaga etika perbahasan ketika persidangan berlangsung sekaligus tidak mengulangi situasi tegang yang berlaku di Dewan Rakyat ketika sesi penggulungan Perdana Menteri petang semalam. Tegas beliau, perbezaan pendapat boleh dizahirkan namun perlu menghormati undang-undang dan perlembagaan di Parlimen selain tidak membangkitkan pertanyaan bersifat peribadi kepada jemaah menteri ketika perbahasan. Saya berharap kita mesti menunjukkan sikap peradaban yang dikehendaki ataupun tersemat dalam perlembagaan tertentu sendiri. Jadi apa yang berlaku di Dewan Rakyat semalam telah menjadi cemuhan umum. Jadi kita tidak mahu perkara yang sama berlaku di Dewan. Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan kajian separuh penggal RM ke-12 di Dewan Negara. Kembara kenali Borneo oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemesuri Agong turut mendapat perhatian ahli Dewan terutama dari Sabah dan Sarawak ketika sesi perbahasan kajian separuh penggal RM ke-12. Mereka menjunjung kasih atas keperhatianan keluarga diraja itu yang begitu bersahaja bertemu rakyat. Rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak sangat terharu dan ini menunjukkan kesetiaan mereka kepada Raja. Beribu-ribu rakyat menyambut ketibaan Raja kita. Tan Sri Yang Di-Pertua, I really feel great to be a Malaysian during that time. Looking at my king going around, driving dia peronda dua. Berita Parlimen berakhir di Sydney, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.